Contoh 1. Anda diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Dengar petikan cerpen berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Cerpen Hutan Rimba. Pak Tua hanya mendengar perbincangan keempat-empat orang anaknya itu sambil disampuk oleh menantu-menantunya. Dia lantas mendapatkan Mak Tua yang sibuk melayan kerenah cucu-cucu mereka. Hari itu, mereka sekeluarga bermalam di rumah kebun dekat hutan simpan Pak Tua. Mak Tua dengan dibantu oleh melati dan ketiga-tiga orang menantunya sudah pun menyiapkan hidangan makan malam yang sangat menyelerakan. Goreng ikan lais, sambal belacan, ulam pucuk lamiding dan masak lemak ikan tapa. Malam itu, Pak Tua tidur di ruang utama dengan dikelilingi oleh cucu-cucunya sambil dia bercerita tentang kehidupan sebuah hutan rimba yang indah dan damai. Pepohonan merimbun dan kayu-kayan menjulang perkasa di tingkah aneka tumbuhan menjalar dan melata. Bunga-bunga anggerik liar dan cantik. Pelbagai kehidupan liar bebas menikmati santapan dan buah-buahan dalam hutan itu. Sebatang sungai kecil dihiasi batu batan mengalir jernih, tempat hidupan hutan menghilangkan dahaga. Semua tampak indah dan harmoni. Pak Tua terus mendongeng sambil membelai manja seorang cucu lelakinya yang paling kecil dan sudah pun terlelap di lengannya. Sesekali, Pak Tua merujuk pada nyanyian cengkerik dan aneka bunyi-bunyian unggas malam yang menghuni hutan simpan itu. Pak Tua berasa tenang dan bahagia. Dalam usia tuanya ini, setelah bergelar haji, suasana itulah yang ingin dinikmatinya. Suasana hutan yang asli dengan irama malamnya yang misteri. Pak Tua yakin mimpi ngeri tentang kemusnahan sebuah hutan rimba itu sudah lama berlalu. Anda diberi masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Contoh 2. Anda diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan.
Dengar petikan rencana berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Menetapkan matlamat dalam akademik oleh Muhammad Khairul Rizah, Tuan Muhammad Yusof. Kamus Dewan edisi keempat mendefinisikan matlamat sebagai sasaran, tujuan atau sesuatu yang mahu dicapai. Matlamat dan angan-angan hanya dipisahkan oleh usaha. Tanpa usaha, matlamat akan hanya menjadi angan-angan. Angan-angan akan menjadi matlamat yang berjaya jika disertai dengan usaha. Oleh itu, setiap daripada kita yang mahukan matlamatnya berjaya perlulah disertai dengan usaha yang gigih. Dalam bidang akademik juga, matlamat sangat penting. Adakah kita belajar sejak dari kecil, prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, sehingga institusi pengajian tinggi tanpa adanya matlamat? Tentunya tidak. Setiap daripada kita yang bergelar pelajar tentunya mempunyai matlamat masing-masing, sama ada matlamat itu tinggi menggunung atau sekadar berretorik untuk bermatlamat sahaja. Hal tersebut terpulang kepada diri seseorang itu. Dalam sistem pendidikan kita sendiri, kita didedahkan dengan matlamat sebagaimana terkandung dalam matlamat dasar pendidikan kebangsaan. Matlamat dalam akademik dapat ditetapkan mengikut 3 fasa, iaitu matlamat jangka pendek, matlamat jangka sederhana dan matlamat jangka panjang. Dalam matlamat jangka pendek, tempoh masa yang ditetapkan adalah dalam lingkungan 6 bulan hingga 1 tahun. Matlamat jangka pendek ini juga akan membawa matlamat jangka sederhana yang mempunyai lingkungan masa dalam 2 atau 3 tahun. Matlamat jangka panjang tentunya mengambil masa yang lebih lama. Sebagai contoh, seseorang murid itu akan menyambung pelajaran ke universiti sehingga memperoleh sarjana atau PhD. Sesungguhnya, matlamat jangka pendek dan sederhana yang dicapai tentunya akan membawa kejayaan matlamat jangka panjang. Anda diberi masa 30 saat. Dengar petikan artikel akhbar berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Mereka yang lahir sebelum tahun 1990-an pastinya mempunyai pengalaman bermain permainan tradisional seperti batu seremban, galah panjang, tarik upih, congkak, baling selipar, teng-teng, gasing dan sepak raga. Namun, di peredaran masa, proses perbandaran dan perkembangan teknologi menyebabkan permainan berkenaan terkena tempias yang mengakibatkan ia kian pupus di telan zaman. Perkara itu diakui oleh Dekan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Dr. Abdul Muati Ahmad, apabila ramai generasi muda hari ini langsung kurang mengetahui permainan terbabit. Sudah tentu senario itu sesuatu yang merugikan kerana permainan berkenaan sebahagian daripada khazanah warisan masyarakat Melayu yang dilupakan, sedangkan ia mempunyai nilai tersendiri dan perlu dipelihara. Dr. Abdul Muati berkata,
Suatu ketika dahulu, kebanyakan rumah di kampung tidak mempunyai televisyen, menyebabkan anak-anak mengisi masa lapang mereka dengan permainan sebegini. Mereka jarang-jarang berada di dalam rumah dan hanya di dalam rumah untuk makan, mandi dan tidur. Selebihnya, banyak menghabiskan masa di luar rumah untuk melakukan aktiviti ini, iaitu permainan tradisional. Tetapi, apabila proses perbandaran berlaku, iaitu banyak kawasan perumahan dibuka dan pembinaan rumah pangsa menyebabkan kanak-kanak lebih suka duduk di dalam rumah. Barangkali, keadaan ini menyebabkan kanak-kanak menjadi individualistik dan lebih suka menyendiri dengan bermain gadget atau permainan video, katanya. Katanya lagi, beliau pernah terbaca satu artikel 10 tahun lalu yang ditulis seorang pakar dari Singapura melahirkan kebimbangan terhadap generasi baru negara kota Singa itu yang dianggap lembik kerana sudah dikuasai teknologi apabila mereka lebih suka bermain permainan elektronik, iaitu permainan video, dan jarang-jarang berada di luar rumah untuk melakukan aktiviti pergerakan fizikal. Dr. Abdul Muati berkata, masalah itu sudah menular ke Malaysia sejak beberapa tahun lalu. Proses perbandaran tidak boleh disekat, bahkan ia satu keperluan untuk menjadi negara maju. Bagaimanapun katanya, pihak berkaitan perlu lebih prihatin dengan memastikan setiap kawasan perumahan dilengkapi kawasan riadah supaya kanak-kanak boleh bergaul dan melakukan aktiviti fizikal bersama rakan-rakan. Anda diberi masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Dengar petikan Nobel berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Butik Warnasari akan menyediakan satu sudut khas untuk mempamerkan barang-barang kraf tangan. Ia hendaklah menggunakan konsep etnik moden sesuai untuk golongan berpendapatan. Ia hendaklah menggunakan konsep etnik moden sesuai untuk golongan berpendapatan dan bercita rasa tinggi. Pengumpul bahan-bahan berteraskan budaya juga dijangka akan memberi sambutan. Suraya merasakan ia satu peluang yang tidak boleh dilepaskan. Sesungguhnya, menggunakan jenama Warnasari yang berpangkalan di Singapura, tetapi Suraya yakin ia tetap mempunyai jiwa Malaysia, jiwa kemelayuan. Kita tidak bersendirian dalam jangka masa 10 atau 20 tahun lagi. Tidak mungkin mampu bersaing dalam pasaran antarabangsa. Biarlah kita serahkan kepada mereka yang sudah berada dalam pasaran. Subuh memberikan pendapatnya. Kehadiran Subuh seringkali mendapat perhatian. Sebagai orang lama dalam perkhidmatan, pandangannya luas berdasarkan pengalaman dan pembacaan. Bukan calang-calang orang boleh mengeluarkan buah pikiran bernas, terutama dalam urus niaga. Kita hanya hantar keluaran kita ke Singapura
dengan harga yang lebih tinggi pula daripada harga pasaran domestik. Menjadi tugas Ailink pula memasarkannya keluar. Pembayaran akan diterima sebaik sahaja keluaran kita tiba di Singapura. Ailink akan menjalankan kerja-kerja penjenamaan, pembungkusan dan penghadaran ke rangkaian butik warna-sari yang berkembang di Brunei, Hong Kong, Shanghai, Dubai dan Sydney. Risiko yang lebih tinggi ditanggung oleh Ailink. Dia mempunyai keupayaan melakukannya. Ailink, warga dunia, rakan dagangnya merata negara melangkaui sempadan. Rashidah menarik napas panjang. Ada rasa kesal kerana jenama bulu kerap akan berkongsi dengan kemasyhuran jenama baru. Rashidah menarik napas panjang. Ada rasa kesal kerana jenama bulu kerap akan berkongsi dengan kemasyhuran jenama baru. Warna sari. Ada sekelumit rasa bangga pula apabila mengenangkan barang-barang kerap tangan Malaysia akan mewarnai dunia fashion dan dekorasi antarabangsa. Novel Desir Angin di Pergunungan karya Muhammad Khalid Hamzah. Anda diberi masa 30 saat untuk menyemak jawapan.